Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf bin Ismadi, Diploma Pasca Siswaza Pendidikan Islam ke-8. Tujuan video ni ataupun rakaman pembentangan ni direkodkan bagi membentangkan kajian kes saya, iaitu menangani isu ketagihan merokok menggunakan teori pelaziman operan daripada Edward Thorndike. Baik, sebagai pengenalan untuk kajian kes saya pada hari ini adalah bagaimana saya melihat kepada penglibatan remaja itu sendiri yang semakin lama semakin meningkat dalam ketagihan merokok. Ini disebutkan secara jelas dalam satu kajian research daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia yang memfokuskan kepada anggaran lebih kurang 20,000 rakyat Malaysia yang mati akibat daripada merokok. Tak kiralah penyakit yang datang disebabkan merokok, sakit jantung, kanser mulut, kanser payudara yang disebabkan oleh merokok, hampir satu jumlah yang sangat besar. Dan disebutkan dalam satu kajian, hampir 60% perokok di Malaysia ini telah memulakan langkah awal ini sejak berumur daripada 18 tahun lagi. Sebab itulah saya sebagai pengkaji mengetengahkan satu teori untuk membantu menyelesaikan masalah ketagihan yang berlaku dalam kalangan remaja, khususnya remaja yang berada di peringkat sekolah menengah. Jadi saya mengetengahkan teori Edward Thorndike yang telah beliau susun sebagai salah satu solusi untuk membantu para murid yang menghadapi ketagihan dalam merokok. Dalam masa yang sama, melalui teori Edward Thorndike inilah saya membina satu intervensi di mana intervensi ini bagi membantu ataupun melatih murid tersebut supaya dia dapat melenyapkan amalan ataupun rasa ketagihan merokok. Dalam kajian kes saya pada kali ini, isu yang saya nak ketengahkan adalah saya telah mencari seorang klien ataupun seorang murid lah tingkatan 4 yang mana dia ni menghadapi masalah ketagihan dalam merokok kerana beliau telah merokok sejak umur 12 atau umur 13 tahun lah, sebelum daripada itu lagi. Jadi dan beberapa faktor yang mendorong beliau ataupun klien saya ni mengisap rokok adalah salah satunya adalah kerana persepsi salah dia tentang rokok, kerana dia melihat dari sudut faktor ataupun komunikasi sosial di sekitar beliau, melihat kalau orang isap rokok ni itu tanda dia dah besar. Dia tak perlu dimarah, dia tak perlu dipukul, kerana itu yang berlaku kepada klien saya. Kerana suatu beliau di sekolah, beliau pernah ditangkap kerana merokok di sekolah bersama kawan, dan kemudian pihak sekolah hubungi kedua ibu bapa beliau untuk menerangkan isu yang berlaku, dan akhirnya beliau dipukul dengan teruk lah oleh bapanya disebabkan beliau merokok. Tapi dalam masa yang sama, beliau melihat ayah beliau, abang beliau merokok, tak ada siapa marah. So persepsi itu, salah persepsi itulah yang menyebabkan beliau berfikir bahawa kalau aku isap rokok, dia akan jadi satu lambang dewasa lepas ni, mana aku tak peduli dah apa yang orang lain cakap. Okey, yang kedua kerana pengaruh rakan, rakan-rakan yang berada di sekitar beliau tu, yang mana ada yang mengherdik, ada yang mencaci beliau. Dia kata apalah, tak besar lah, tak berada lah, kan dah sekolah menengah kan. Jadi disebabkan tu rasa tercabar dan rasa malu yang membuak-buak dalam jiwa beliau, akhirnya beliau terjebak juga dengan ketagihan merokok. Dan yang keempat adalah faktor di sudut tekanan yang beliau hadapi sini di rumah dan juga di sekolah. Di rumah dengan sikap panas baran abah dia, dan beliau sendiri di rumah sebenarnya menjadi salah seorang yang mencari duit tepi untuk belanja sekolah dan juga untuk menampung keperluan keluarga. Dan di sekolah tekanan beliau adalah waktu PNP dijalankan lah, kerana salah satu subjek yang beliau tak suka lah subjek matematik. Okey, subjek matematik yang beliau selalu kena marah, kerja beliau tak siap dan sebagainya. Itu adalah isu yang pengkaji cuba ketengahkan bagi menyelesaikan isu murid tingkatan 4 ni, bagi mengelakkan dia terus ketagih dalam merokok. Daripada isu tersebutlah saya telah membina objektif kajian saya. Yang pertama,
untuk mengenal pasti faktor yang menyebabkan peserta kajian terjebak dengan ketagihan merokok. Yang kedua, implikasi penggunaan teori pelaziman operan oleh Edward Thorndike dalam mengatasi masalah ketagihan merokok. Dan yang ketiga, implikasi yang berlaku apabila menggunakan intervensi mengunyah gula getah nikotin atau Nicorette gum untuk mengatasi keinginan dan ketagihan merokok. So, objektif ini untuk saya bina sebagai satu panduan saya untuk melaksanakan kajian kes pada kali ini. Dalam proses pembelajaran menggunakan teori pelaziman operan ini, melalui teori pelaziman operan ini, dia membentuk 3 hukum asas dalam proses pembelajaran, iaitu kesediaan, latihan dan kesan. Apa makna hukum kesediaan? Di mana jika klien itu bersedia untuk belajar ataupun bersedia untuk menerima rawatan, maka insya-Allah pembelajaran ataupun sesi kaunseling tersebut akan berjalan dengan berkesan. Namun jika dia tidak bersedia atau kita paksa dia untuk mengikuti sesi kaunseling, maka itu akan menggagalkan sesi pembelajaran tersebut. Yang kedua adalah hukum latihan, di mana satu latih tubi ataupun aktiviti secara berterusan yang kita lakukan ke atas klien. Sebagai contoh yang saya lakukan adalah dengan memastikan dia dapat melaporkan diri pada saya selama 1 minggu, supaya latihan dia untuk tidak menghisap rokok itu berjalan secara setiap hari dalam tempoh yang telah diberikan. Okey, yang kedua adalah hukum kesan, di mana kesan ini dia akan jadi lebih berkesan ataupun terbekas pada klien kita kalau dia mempunyai pengalaman yang baik. Pengalaman yang menyeronokkan hasil daripada perjalanan yang dia ikuti daripada sepanjang program sesi kaunseling itulah. Tapi sekiranya pengalaman yang buruk yang dia dapat dalam kehidupan dia, barangkali perjalanan ataupun proses kaunseling itu akan gagal. Itu adalah 3 hukum asas yang terbentuk daripada teori pelaziman operan. Hasil temu bual saya dengan klien bagi mendapatkan pengesahan bagaimanakah klien boleh terjebak dengan ketagihan merokok, dan disebutkan dalam temu bual kami itu ada 3 perkara penting yang disebutkan oleh klien. Yang pertama, kerana beliau sendiri tersalah pandang ataupun tersilap faham tentang persepsi orang merokok itu menandakan bahawa dia sudah dewasa. Itu kerana dia nak mengelakkan daripada dimarah dan dipukul oleh abah dia. Yang keduanya, faktor yang menyebabkan klien saya ini mengambil ataupun menghisap rokok adalah kerana tekanan daripada kawan-kawannya yang mengejek dia. Contohnya, engkau ni bukan anak jantan lah, alah pengecut lah engkau dan sebagainya. Akhirnya daripada kata-kata negatif itulah yang menyebabkan klien saya rasa tersabar, malu dan marah. Akhirnya mencuba juga untuk menghisap rokok, dan akhirnya jadilah dia ketagihan. Dan yang last sekali adalah dia merasa tertekan, faktor sama ada di rumah ataupun di sekolah, yang pernah disebutkan dalam video saya sebelum ini, tentang tindakan guru matematik dia yang sering memarahinya. Akhirnya dia menghadapi tekanan, maka dia mencari jalan untuk menghilangkan tekanan dan stresnya, dan apabila dia menghisap rokok, dia dapat ketenangan yang diinginkan. Baik, bagi intervensi yang saya gunakan pada kajian kes saya pada kali ini adalah menggunakan gula getah nikotin, kerana semua sedia maklum bahawa perokok-perokok tegar yang telah merokok agak lama atau banyak merokok, mereka mempunyai satu yang berada di dalam asap rokok yang masuk dalam badan dan otak mereka, ada satu nikotin yang menghidup dalam badan mereka, itu nikotin, hormon dopamin. Hormon dopamin ni sebenarnya
dia melembiaskan atau menyebabkan kita jadi tenang dan gembira. Sebab itu perokok-perokok ni bila mereka tak dapat isap rokok sehari ataupun mereka tak dapat rokok dalam beberapa jam, mereka dah mula rasa tak tentu arah, rasa pening, rasa lemah badan kerana hormon dopamin ni berkurangan. Jadi sebab itu saya melihat gula-gula getah nikotin ni yang telah dicipta, disahkan oleh KKM ini, dia mampu membantu menghilangkan rasa ketagihan dan keinginan untuk merokok. Okey, dalam satu kajian menyatakan hampir 50 ke 70% penggunaan gula getah nikotin ini atau nama lain Nicotgum ni mampu membantu perokok-perokok tegar untuk mereka boleh berhenti daripada merokok. Okey, selain itu saya juga minta setiap hari ataupun setiap kali murid tersebut ataupun klien tersebut rasa nak isap rokok, saya akan minta dia makan gula-gula getah. Okey, so dalam tempoh kajian kes saya ni, saya minta setiap hari klien saya datang kepada saya dalam tempoh seminggu, setiap hari untuk melaporkan pada saya adakah dia merokok hari ini berdasarkan menggunakan satu kad sihat, di mana kad sihat tu akan dipegang oleh klien, dan setiap kali dia datang jumpa saya, kalau dia tak merokok hari tu, saya akan cop pada kad tersebut. Dan kalau cukup dalam tempoh 7 hari berturut-turut tu klien saya tak isap rokok, maka saya akan berikan dia RM50 sebagai ganjaran. Klien saya itu mampu menjalankan misi yang telah saya berikan, task yang telah saya berikan. So ini adalah salah satu intervensi ataupun teknik yang telah dibina oleh Edward Thorndike sebagai teknik cuba jaya. Okey, satu proses di mana membangunkan satu intervensi, kemudian melihat kepada kebolehupayaan intervensi itu sama ada boleh menyelesaikan sesuatu isu ataupun tidak. Baik, hasil daripada kajian kes yang telah saya jalankan selama seminggu dengan menggunakan teknik cuba jaya yang telah dibangunkan oleh Edward Thorndike dalam teori pelaziman operan, serta telah menggunakan intervensi menggunakan gula-gula getah nikotin, saya dapati bahawa hasil daripada pemerhatian dan analisis dokumen yang saya telah gunakan, saya mendapati klien saya gagal untuk melaksanakan tugasan tersebutlah. Kerana apa? Salah satu buktinya, klien hanya datang kepada saya cop selama 3 hari saja. Selama 3 hari lagi, lebihnya dia tak dapat datang. Kenapa? Kerana dia akui dia dah hisap rokok selepas tu. Kerana dia tak dapat tahan rasa ketagihan. Okey, ini kerana klien mengadu bahawa dia merasakan ketidakselesaan yang berlaku pada hari beliau merokok. Pada hari beliau tak merokok, beliau merasakan sesuatu yang aneh lah. Ada rasa lemah badan, pening kepala, tak tentu arah. Itu antara faktor-faktor yang menyebabkan dia ambil juga rokok tu. Dia tidak dapat melaksanakan misi saya sehingga ke akhirnya lah. Baik, sebagai rumusan pada kajian kes saya pada hari ini, yang saya dapat rumuskan adalah intervensi yang saya gunakan bagi membantu klien saya untuk menghentikan rasa ketagihan merokok, iaitu menggunakan gula getah nikotin, adalah tidak berjaya kerana perasaan atau keinginan ataupun simptom-simptom yang berlaku pada klien saya itu menyebabkan dia tak dapat menahan ataupun melaksanakan misi sehingga berjaya. Walaupun begitu, misi itu bukanlah gagal 100%, kerana dalam tempoh 7 hari saya bagi, ada 3 hari yang dia mampu untuk tahan diri dia. Maknanya ada berlaku pengurangan walaupun gagal. Okey, sebab saya lihat teori-teori yang dibangunkan oleh sesiapa sahaja itu adalah satu teori sebagai satu panduan kita untuk membantu, tapi realitinya adalah kita sebagai klien atau pesakit yang menghadapi keadaan dan situasi tersebut. Okey, dan saya tak marahlah klien saya, tapi saya terus bagi motivasi untuk dia boleh keluar daripada rasa ketagihan itulah. Dan insya-Allah usaha ini akan terus dijalankan oleh oleh saya ataupun pekerja-pekerja lain dengan menggunakan intervensi yang lain, yang mana intervensi lain yang mungkin sesuai dengan keperluan kepada klien saya itu bagi menghilangkan rasa ketagihan dalam merokok. Dan teori pelaziman operan yang saya gunakan
menggunakan teknik cuba jaya ini sedikit sebanyak memberi kesan lah kepada perubahan, walaupun perubahan tersebut bersifat sementara. Itu adalah sedikit perkongsian tentang kajian kes yang saya jalankan kepada salah seorang klien yang berumur 16 tahun yang masih sekolah menengah. Walaupun kajian saya mendapat result yang negatif, tapi alhamdulillah sekurang-kurangnya saya boleh beri bantuan seminima yang boleh, dan dalam masa yang sama klien saya juga ada effort untuk dia berubah, untuk dia menghentikan rasa ketagihan dia merokok. Sekian saja daripada saya, mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.